2022 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Kita juga nak terus bercakap lebih lanjut berkenaan tentang persiapan dan juga apa yang kita bakal saksikan untuk esok. Saya dan kita amat bersahati untuk bersama dengan yang berbahagia, Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk Seri. Alhamdulillah, setelah beberapa hari persiapan dilakukan, bukan saja untuk yang terdekat ini tapi sebenarnya berbulan persiapan yang telah dilaksanakan dan juga dirangka. Jadi untuk gambaran awal mungkin yang berbahagia Datuk Seri boleh berikan gambaran berkenaan tentang sambutan Hari Kebangsaan bagi tahun 2022, Datuk Seri. Ya, terima kasih Ismail dan Suhaida. Sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini tidak seperti 2 tahun yang lepas. Okey. Yang mana 2 tahun lepas kita buat secara skala sederhana, iaitu di Dataran Putrajaya. Tadi pun sebelum kita bermula, Encik Ismail tanya kenapa buat di Dataran Merdeka kali ini. Alhamdulillah keadaan COVID-19 bertambah baik. Kita menuju ke fasa endemik sekarang ni. Dengan bilangan kes pun tak berapa banyak sekarang. Jadi sebab itulah Jemaah Menteri telah memutuskan supaya sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini, tahun ini diadakan di Dataran Merdeka secara skala yang besar-besaran. Jadi sebab itu bila skala besar-besaran tidak seperti 2 tahun yang lepas, persiapan pun kena lebih awal. Sebab tu mesyuarat kita, jawatankuasa teknikal pun kita adakan lebih awal. Seawal bulan Februari kita ada mesyuarat dah. Seawal bulan Februari kita ada mesyuarat. Jadi untuk sebagai perancangan dan juga pengaturan program atau cara Hari Kebangsaan ini bukan mudah. Sebab tu kita ada 2 jawatankuasa. Itu jawatankuasa induk yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri KCOM, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tuan Pelena Anwar Haji Musa. Yang Berhormat telah pengerusikan 3 kali mesyuarat jawatankuasa induk. Yang akhir sekali 3 hari yang lepas. Dan mesyuarat jawatankuasa oleh keluarga Malaysia selepas ini kan, apabila tidak jaga persiapan daripada urusan itu sendiri, bagaimana? Sebenarnya dari segi persiapan sudah tentu kita dapatkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan yang mana digalakkan orang ramai yang tiba ke dataran itu sekiranya keadaan sesak, eloklah pakai pelitup muka dan pakai hand sanitizer dan jaga penjarakan sosial. Walaupun keadaan sekarang ini bertambah baik, tetapi kita perlu ambil langkah berjaga-jaga juga untuk mengelakkan penularan COVID-19 itu sendiri. Dan sebenarnya banyak kawasan-kawasan telah kita sediakan untuk orang ramai. Di sepanjang jalan Tunku Abdul Rahman dan sebagainya, kita sediakan jalan Raja Laut. Mereka boleh saksikan, dan di situ juga kita sediakan LED. Mana mereka boleh menonton apa yang terjadi di Dataran Merdeka itu sendiri. Walaupun mereka tidak dapat berada secara langsung, fizikalnya berada di kawasan Dataran Merdeka, tapi mereka boleh menyaksikan di beberapa kawasan-kawasan tertentu yang mana kita sediakan LED itu sendiri. Ya, Alhamdulillah usaha keras kerajaan dalam membantras COVID-19 dapat kita merealisasikan untuk kita berusaha kembali secara fizikal, ya Datuk Seri. Kita kembali kepada atur cara majlis. Ini difahamkan melibatkan saban tahun koordinasi bukan sahaja dengan anggota uniform seperti ATM, PDRM dan juga badan-badan dan juga agensi-agensi lain. Banyak lagi yang terlibat dan keseluruhan agensi terlibat ini akan melaksanakan secara sinkronis ataupun simbiosis secara bersama. Jadi bagaimana pengatur caraan dibuat dengan kesemua agensi, baik persembahan, baik gimmick dan juga baik pembarisan serta perarakannya, Datuk Seri? Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu yang mudah. Sebab itu ada orang bertanya kenapa raptai sampai 4 kali. Sebab kita nak mengaturkan pelbagai persembahan dan juga pelbagai acara perarakan dan pembarisan. Sebagai contoh, yang jumlah yang terlibat dengan jumlah kontingen terlibat dalam pembarisan sejumlah 71 kontingen terlibat dengan pembarisan. Dan itu tidak termasuk lagi perarakan aset sejumlah 460 daripada pasukan keselamatan. Jadi bilangan begitu banyak sekali yang perlu kita atur carakan supaya orang kata perjalanan itu nampak kemas. Jadi sebab itulah dari segi koordinasinya itu penting. Jadi untuk perarakan dan pembarisan ini di bawah tanggungjawab pihak Angkatan Tentera secara tradisinya seperti tahun-tahun sebelum itulah. Tetapi seperti yang sebut, ini suatu perkara bukan mudah. Sebab apa? Jika kita lihat daripada segi jumlah penyertaan kali ini, jumlah penyertaan terlibat dengan perarakan dan pembarisan adalah hampir 16,000. Berbanding dengan sebelum ini yang kita adakan secara besar-besaran juga, itu pada tahun 2018 cuma dalam 14,000. Jadi satu peningkatan yang agak banyak. Sebab ianya melibatkan pelbagai lapisan masyarakat dan juga agensi terlibat. Kita ada penyertaan daripada
kementerian kali ini. Kementerian kita, kalau sebelum ini kementerian digabungkan sebagai satu kontingen. Kali ini kementerian mereka terlibat dengan kontingen ikut kementerian masing-masing. Situ pun dah 27 kontingen dah. Jadi kita nampak keterujaan anggota Perkhidmatan Awam pada kali ini, sebab kali ini mereka bersaing antara satu dengan lain. Ada persaingan, ada pertandingan. Jadi sudah tentu mereka ingin menunjukkan sesuatu yang terbaik pada kali ini. Dan selain daripada itu juga terlibat kontingen-kontingen yang lain, pertahanan awam, keselamatan dan sebagainya, dan juga daripada pihak swasta sendiri dan pihak NGO sini terlibat. Nah, jadi untuk mengiringi kontingen yang seramai itu satu ini, kita perlukan juga daripada segi pancaragam. Kita ada 27 pancaragam yang mengiringi pelbagai kontingen ini. Sama ada pancaragam daripada sekolah, daripada pasukan keselamatan dan juga agensi-agensi yang lain. Dan tidak lupa juga pasukan NGO juga turut terlibat, dan kita juga turut menjemput kontingen daripada orang asli sendiri, tidak ketinggalan, dan juga pelbagai pengisian-pengisian yang juga kita turut masukkan sebagai intipati dalam pengisian program sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini. Datuk Seri menyebut tentang pancaragam, tidak terlupa juga berkenaan orkestra terbesar yang dipimpin oleh Yang Berbagi Datuk Muzadi Ismail. Mungkin boleh dikongsikan kali ini skala persembahan musikalnya itu juga huge, mega dan juga besar. Salah satu kelainan kita buat, wow factor dia pada tahun ini, seperti Saudara Ismail sebutkan tadi, adalah penglibatan daripada orkestra RTM. Di bawah pengarah muzik RTM Datuk Muzani. Jadi seramai 65 pemuzik RTM akan memainkan muzik iringan di dataran itu sendiri. Ini pertama kali dalam sejarah sambutan Hari Kebangsaan di mana kita menggunakan orkestra sendiri. Biasanya kita guna playback banyak. Kali ini orkestra makna lebih terbuka. Cabaran kita adalah lebih terbuka dan dari segi sound system itu sendiri. Jadi alhamdulillah setakat ni semalam kita tengok sound system okey. So kita harapkan besok lebih baik lagi lah. Jadi ini sebenarnya satu peluang juga untuk orkestra RTM untuk mereka orang kata menonjolkan kehebatan mereka selama ini sempurna dengan sambutan hari kebangsaan, dan mereka akan mengiringi juga sebagai contoh nyanyian lagu Negaraku oleh pelbagai artis dan pelbagai NGO yang turut terlibat. Dan selain daripada itu mereka juga akan mengiringi lagu tema. Lagu tema kita pada tahun ini seperti mana sedia maklum, tema kita pada tahun ini adalah Keluarga Malaysia Teguh Bersama, yang akan dinyanyikan oleh artis terkenal kita, penyanyi terkenal Saudara Alif Satar dan juga kumpulan Lokoh sendiri yang akan menyanyikan lagu latar. Jadi ini antara pengisian-pengisian lain yang cuba kita tonjolkan dalam perarakan kali ini. Dan satu yang menarik Ismail dan Suhaida dalam sambutan kali ini adalah di mana keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong akan menggunakan perarakan kereta berkuda. Yang mana perarakan kereta berkuda ini kita pernah gunakan sebelum ni. Pertama kali pada tahun 2005. Sempurna sambutan Hari Kebangsaan pada masa itu. Maknanya dah 17 tahun kita tak gunakan. Tapi jangan risau, kadang kereta kuda tu masih dalam keadaan baik. Saya pun pergi tengok sendiri. Saya tengok masih dalam keadaan baik. Dan kita pun dah gunakan dalam sesi raptai 2-3 kali. InsyaAllah kita doa semoga semuanya berjalan dengan lancar. Rugilah siapa tak turun ke dataran Merdeka esok ya. Juga saya difahamkan ada persembahan yang perlu dinanti-nantikan oleh keluarga Malaysia daripada pihak Angkatan Tentera Malaysia sendiri, yang saya difahamkan tidak dipersembahkan juga dalam sesi raptai kerana nak memberikan satu kejutan bukan saja kepada pihak urus malah untuk keluarga Malaysia. Jadi saya rasa Datuk Seri mungkin ini kesempatan yang cukup baik untuk kita menguar-uarkan kepada penonton pagi Malaysia untuk menghadirkan diri mereka untuk sama-sama menyaksikan persembahan tersebut buat pertama kali. Sebenarnya ada dua persembahan, bukan saja daripada Angkatan Tentera, juga daripada pihak PDRM. Ianya lebih pada demonstrasi penyelamatan. Saya pun amat teruja sebab saya sendiri sebagai pengurusi Jawatankuasa Teknikal
Dan yang berhormat menteri sendiri sebagai pengurusi jawatankuasa induk, kita pun tak tengok. Masa raptai tidak ditunjukkan. Jadi ini sesuatu yang dapat ditunjukkan cuma besok. Maknanya pertama kali kita akan melihat sama-sama demonstrasi yang akan dilakukan oleh pihak Angkatan Tentera dan juga pihak PDRM sendiri. Jadi sama-sama kita saksikan apa showcase, apa suspend yang kita akan tengok melibatkan kedua-dua persembahan ini besok. Ya. Tadi yang berbagi Datuk Seri menyebut dengan keberangkatan Kedua Yang Maha Sri Paduka Perintah Agong dan Raja Pemaisuri Agong juga akan turut melibatkan pemimpin-pemimpin negara dan juga duta-duta besar yang hadir di negara kita pada hari ini dan juga pada esok hari. Jadi mungkin boleh dikongsikan dengan kehadiran pemimpin-pemimpin besar bukan saja dari dalam negara tapi juga dari luar negara, Datuk Seri. Ya, seperti biasa kelazimannya bila sambutan Hari Kebangsaan, bukan saja kita turut menjemput pemimpin-pemimpin tempatan, kita juga turut menjemput perwakilan-perwakilan daripada luar negara sendiri untuk sama-sama meraihkan sambutan Hari Kebangsaan. Jadi kita ada di mana Royal Box, di mana Kebahaduli Tuanku berdua bersemayam di situ. Kita ada Royal Box dan di situ ada melibatkan juga kehadiran menteri-menteri kabinet, timbalan menteri dan juga VIP yang lain. Dan kita juga ada sediakan di beberapa tempat sepanjang jalan dataran itu tempat duduk untuk orang ramai, untuk mereka supaya mereka dapat menikmati persembahan yang kita sediakan sempena Hari Kebangsaan dengan lebih selesa lah. InsyaAllah. Bila kita cakap berkenaan dengan sambutan dalam berskala besar ini, bukan saja memberi manfaat untuk keluarga Malaysia yang bakal menghadirkan diri untuk menyaksikan perarakan, persembahan dan sebagainya, tapi juga untuk peniaga-peniaga kecil, Datuk Seri, terutama di kawasan Jalan Tun Abdul Rahman tu, bila ada sebarang persembahan ataupun perkara yang dilaksanakan di Dataran Merdeka, pastinya ini akan orang kata meningkatkan lagi ekonomi peniaga-peniaga kecil di Timbalan. Jadi bagaimana Datuk Seri mengangkat peniaga ini dalam masa yang sama, bukan saja untuk menyemarakkan semangat patriotisme tapi juga membantu peniaga-peniaga di tepi jalan yang berada di sekitar Jalan Raja dan juga Dataran Merdeka ini? Ya, itu satu soalan yang baik yang memang selalu ditanya. Kenapa kita perlu adakan sambutan Hari Kebangsaan secara berskala besar? Dan ada pula berkata ini satu pembaziran. Sebenarnya tidak. Memanglah kita gunakan peruntukan kerajaan untuk menjayakan program ini. Tetapi daripada segi kebaikannya, daripada segi kitaran ekonomi itu sebenarnya memberi banyak manfaat pada ramai pihak. Contohlah, daripada segi persediaan infrastruktur dataran, kita perlukan juga mereka yang boleh membina stage dan sebagainya. Kita perlu lantik kontraktor yang boleh bina stage dan juga mereka sebagai contoh yang terlibat dengan catering, makanan perlu disediakan. Sebenarnya kita beri peluang pada peniaga-peniaga, pada caterer kita yang penyaji makanan untuk sediakan makanan. Begitu juga kita perlu juga mungkin daripada segi bendera. Kita pun nak kena order bendera daripada yang mana boleh mengeluarkan bendera. Begitu juga dengan pakaian t-shirt yang digunakan oleh mereka yang terlibat dalam Hari Kebangsaan. Kita pun kena tempah. Jadi ini sebenarnya memberi peluang perniagaan khususnya kepada peniaga kecil dan sederhana kita. Dan sudah ada sebut tadi pun, di sepanjang jalan sudah tentu ada yang akan menjual pelbagai makanan dan sebagainya. Ini satu peluang sebenarnya untuk menjana ekonomi secara lebih meluas dan melibatkan pelbagai lapisan peniaga kecil dan sederhana. Jadi dengan adanya ini juga acara seperti ini juga bukan saja memberi peluang perniagaan tetapi juga peluang pekerjaan yang selama ini mungkin agak sukar. Bila kita berhadapan dengan COVID-19, pelbagai program aktiviti ekonomi tidak dapat dilaksanakan. Jadi ini sebenarnya yang kita nak terapkan juga selain daripada segi mengikut aspirasi keluarga Malaysia itu sendiri, iaitu berdasarkan pada 3 teras utama: keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Keterangkuman itu melibatkan pelbagai persembahan, melibatkan pelbagai lapisan masyarakat bersama-sama orang kata menyambut Hari Kebangsaan dan menunjukkan kesyukuran kita. Maknanya sebab tu kita adakan secara besar-besaran. Orang dapat mungkin peluang perniagaan, rasa bersyukur sebab diberi peluang untuk mereka menyediakan pelbagai perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh disediakan untuk membantu kita menjayakan
merayakan Hari Kebangsaan itu sendiri. Ya, dengan kerjasama JKKN juga untuk menjayakan persembahan kebudayaan dalam skala yang besar juga. Datuk Seri, saban tahun kita menyaksikan tumpuannya adalah mungkin aset-aset yang akan dipamerkan, maskot yang juga akan turut berjalan lalu dan juga kereta berhias. Apakah akan ada juga kereta berhias pada tahun ini, Datuk? Ya, pada tahun ini kita alhamdulillah kita akan adakan 4 kereta berhias dan juga diiringi oleh maskot. Kereta berhias ini ada 4. Satu adalah gabungan daripada TNB dan juga Petronas. Jarang kita lihat pihak syarikat swasta ini bergabung bersama. Inilah kita sebut tadi berdasarkan pada teras Keluarga Malaysia Keterangkuman dan Kebersamaan. Mereka bersama-sama menjayakan kereta berhias. Dan yang kedua adalah kereta berhias daripada gabungan syarikat telekomunikasi ataupun telco sendiri yang turut memperagakan sebuah kereta berhias gabungan daripada syarikat telco. Dan ketiga sudah tentu Kekom pun kena ada kereta berhias tetapi melalui agensi kita iaitu MDEC, Malaysia Digital Economy Corporation. Dan kereta berhias yang keempat adalah daripada Miasat. Kita sedia maklum bahawa Miasat baru-baru ini melancarkan satelit ke-8 Miasat 3D. Itu pun turut juga diperagakan. Dan sebagai tambahan kereta berhias ini juga MDEC khususnya turut diiringi oleh 26 maskot pelbagai karakter animasi. Sudah tentu ini yang dinanti-nantikan oleh kanak-kanak. Jadi maknanya persembahan kita ini merentasi bukan saja kaum, umur dan juga masyarakat sendiri. Jadi apa agaknya harapan Datuk Seri sendiri ialah apabila kita mengendalikan sebagai pihak urus setia untuk ialah melaksanakan program yang berskala besar yang dinanti-nantikan oleh ramai, pastinya ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Datuk Seri menerusi penganjuran perarakan yang sebesar ini. Ya, saya ingin menjemput semua keluarga Malaysia khususnya yang tinggal ataupun tinggal berhampiran dengan Lembah Kelang ataupun di kawasan sekitar untuk datanglah beramai-ramai ke Dataran Merdeka pada pukul 7 pagi. Sebab acara rasmi kita bermula dengan keberangkatan tiba ke Baduli Tuanku berdua pada pukul 8 pagi. Jadi nasihat saya datang beramai-ramai untuk menyaksikan acara sambutan Hari Kebangsaan yang kita adakan secara besar-besaran selepas 2 tahun kita tidak adakan. Dan nasihat saya yang kedua adalah gunakanlah pengangkutan awam. Sebab akan berlaku beberapa kesesakan lalu lintas nanti sebab ada 18 jalan-jalan yang akan ditutup. Jadi seelok-eloknya gunakan pengangkutan awam. Dan yang ketiga kita berdoa semoga cuaca menyebelah kita, cuaca dalam keadaan baik. Saya pun agak risau dah beberapa hari ini si hujan, tapi kita sama-sama berdoa semoga cuaca baik pada hari itu dan kita akhirnya saya berdoa, kita semua berdoa semoga program majlis kita ini berjalan dengan lancar dan dengan penuh meriah dan semua seronoklah melihat sambutan itu sini. Yang berbagi Datuk Seri di kesempatan ini mewakili Kementerian Komunikasi dan Multimedia juga mungkin ini pengharapan dan juga ucapan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan daripada pihak Datuk Seri sendiri. Ya, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya ahli Jawatankuasa Induk dan Jawatankuasa Teknik ke sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih pada mereka yang terlibat dalam pelbagai persembahan dan juga pelbagai pembarisan acara dan sebagainya. Ini sesuatu acara yang begitu besar sekali, acara nasional, sudah tentu melibatkan pelbagai pihak. Jadi saya tidak dapatlah sebut satu persatu, tetapi bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kami amat menghargai segala sumbangan komitmen telah diberikan oleh semua pihak dalam menjayakan program ini. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih kembali kepada yang berbagi Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Kekom bersama dengan kami pada pagi ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik bersempena dengan pembarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan bagi tahun 2022 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Jangan lupa datang beramai-ramai esok. Kalau tak sempat datang tak apa, kita ada siarkan secara langsung di Facebook Kekom sendiri.